Selamat kembali dalam rancangan Ajim Dola. Yeah. Okay. Cerita ni aku tak cerita pasal apa-apa. Okay. Ni serius. Okay. Macam biasalah. Kan. Ya Allah, putih gila. Ini bukan pakai bedak sejuk. Ini pakai tepung kat muka. Nampak cekodok ke ni? Okay. Macam biasalah kan. Dalam cerita aku kali ni, Seram Asrama Part 2. Okay, ini adalah aksesori aku kali ni. Sebab apa? Sebab cerita aku berkaitan dengan apa yang aku pakai ni. Gitu. Okay. Sebelum tu, ya, dah macam hantu kampung pisang lah. Zombie kampung pisang tu. Oh tak. Ni macam kena sampuk lah aku ni. Macam ni. Bodoh lah. Okay. Cuba dia diam terus. Apa kat muka aku ni? Okay, guys. Kisah yang pertama aku dah ceritakan pasal kisah Kak Ponti menangis, kan? Okay, tapi itu aku tak nampak lagi benda tu. Okay, so naik ke kisah yang kedua ni. Aku nampak benda tu. Tapi stay tune apa yang aku nak cerita. Pastikan stay tune. Sebelum tu guys, subscribe, like dan share video aku. Aku bukan nak suruh korang macam pengaruh aku punya cerita. Just aku nak korang ambil iktibar apa yang aku sampaikan. Ya, memang dalam jalanan cerita tu menyeramkan. Ada orang kata menyeramkan, ada yang kata best, mantap, apa bagi semua. Ada yang kata tak. Hello, aku buat video ni bukan nak bagi kau takut. Bukan. Jatuh mak aku. Bukan nak suruh korang terpengaruh apa ke. Just nak suruh korang ambil iktibar. Iktibar dan pengajaran. Ilah. No, ini dah macam Dayang Senandung. Tadi macam Kak Limah, ni Dayang Senandung. Dah macam Ella balik. Ella. Okay. Yes, memang cerita-cerita tu, cerita first ni tak seram. Tapi part ni akan meneloki kamu. Kali ni aku nak cerita pasal aku naik form 2. Okay guys, nak dikatakanlah cerita pagi tadi pula. Nak diceritakan cerita kisah yang pertama aku tu kisah form 1. So kisah kedua aku ni adalah kisah form 2 pula. Pernah nampak hantu bersin? Macam tu lah. Masa aku naik form 2 ni, aku nampak benda tu. Tapi stay tune. Belum sampai lagi. Gitu. Okay. Terlalu episod sangat. Okay. Naik form 2 ni, aku tak ingat dalam bulan berapa aku kena. Tapi, aku kena dalam seminggu. Yes. Seminggu aku dikecil. Macam slow mo pula. Tapi tak jadi pula slow mo 46 tu. Tak jadi. Okay. Form 2 ni dalam ada satu minggu ni. Okay, macam biasalah ada asrama kita orang kan. Tahu macam mana asrama kita orang kan? Asrama di Melaka ni kan, kawasan perkampungan. Okay, so nak dikatakan aku ni suka bangun pagi. Bangun awal lah. Biasa kita orang kat asrama ni pagi sebelum subuh memang biru-biru akan kejutkan kita orang, ataupun ketua bilik akan kejutkan kita orang. So straight to the points, waktu form 2 ni ada satu minggu ni, seminggu daripada hari apa aku tak ingat lah. Seminggu ni aku memang suka bangun awal. sebab
senang nak dapatkan tempat dekat surau. So tak ada berebut tandas, bilik air semua bagai. So aku ni set alam pukul berapa? Aku rasa 4.30 ataupun 4.45. Ya, waktu tu subuh dalam pukul 6 gitulah. Seingat akulah. Dalam 6 ataupun 5.45 begitulah. Okey. Dalam seminggu ni aku memang bangun awal, mandi-mandi macam biasa, sorang-sorang dalam tandas. Yes, aku memang tak ajak member-member mana lah. Aku ada kawan juga tapi aku tak ajak orang untuk mandi sekali. So aku lepaskan diri aku dulu mandi awal. Sebab nanti kalau mandi lambat, air tak ada, kena mandi kat kolah bawah, tandas bawah tu. Dah lah air tak ada, lepas tu mandi kat kolah bawah. Then ramai orang. Nak kena tayang-tayang ke? Tak ada kan? Okay. So then bangun awal, mandi awal siap awal. Yes, aku memang jenis macam tu lah, jenis macam tu daripada form 1 tak adalah. Naik form 2 tu aku memang jenis bangun awal semua. Okay, aku turun, masa tu aku nak turun ke ampayan belakang, ampayan baju, sorang-sorang. Yes, start situ terjadinya. Aku turun sorang-sorang, aku pergi ke ampayan. Okay, dia macam ni. Ni bangunan asrama, bangunan sekolah. Okay, aku guna tangga yang sini lah. Aku pergi ke belakang ampayan. Ampayan asrama kita orang tu belakang asrama saja. So nampaklah dikira macam aras bawah tu dikira kelas form 4, form 5. Yes, sini-sini lah dikira macam kelas senior, form 4, form 5. Then waktu tu gelap. Belakang asrama kita ni memang tak ada lampu nak pasang. Ampayan pun memang tak ada lampu nak pasang. So aku beranikan diri dalam seminggu tu aku sirai baju. Ya, dekat ampayan tu aku memang suka ambil pot awal-awal untuk senang lah. Nanti lepas habis sekolah ke lepas asar tu nak naik asrama tu, jalan-jalan capai pusing. Tak ada nak ke mengayuh ke hujung, tak ada nak mengayuh ke pagar sebelah nak ambil pakaian. Ya, kalau ampayan semua penuh, memang pakaian-pakaian kita orang akan digantung kat pagar-pagar tu. Sebelah tu semak. Tak ada apa, tak ada rumah pun. Ada rumah tapi tak nampak sangat lah. Then aku suka ambil pot first ni. Aku setiap kali bawa barang-barang basah lah, baju basah ke, pakaian-pakaian basah ke toilet sekali. Masa tu aku nak sidai, aku angkat macam kita ambil pakaian. Ya, aku tunjuk macam tu okay, macam tu kita nak aku ambil ni toilet, angkat tu, aku dengar bunyi orang suara aku senyap. Betul-betul dekat gila. Kira macam ampayan bangunan asrama tu. Sini tandas lah, tembok belakang. Atau situ kelas. Aku dengar benda tu dekat bahagian kelas form 4. Kalau kelas form 5 tu jauh lagi. Form 4, kelas form 4, antara dua kelas form 4 tu, aku dengar orang suara aku senyap. Aku pandang. Okey, tak ada siapa. Yelah, siapa nak kacau orang kan tengah pagi-pagi buta. Aku seram. Aku takut. Pagi-pagi buta, duduk kat tempat gelap tu. Kau berani? Aku tak berani bro. Semua tak berani. Aku pandang, benda tu slow. Okay, lepas tu benda tu tak ada. Aku nak angkat je, Acidah. Benda tu kuat balik. Aku, alamak, macam mana aku nak buat ni? Aku macam dah berdebar. Aku diam sekejap, aku pandang. Aku dalam hati, siapa pula yang nak kacau aku ni? Masa tu, sumpah tak tahu nak buat apa. Gila. Aku terkaku. Dan macam mana saya nak buat ni? Saya dah kena kacau. Tolong saya. Saya tak tahu macam mana nak buat ni. Tolong saya. Kena kacau. Aku beranikan diri. Aku angkat tuala tu. Aku sidai, benda tu bunyi shh. Kuat sekuatnya. Aku sidai. Aku lari. Masa tu aku memang tak pandang kelas mana. Aku lari memang dah takut gila lah. Takut gila. Masuk surau. Seminggu aku kena kacau. Seminggu tu jugalah
Tapi kalau waktu pagi, waktu petang ataupun tengah hari macam tu, lepas asar tu petang lah. Alamak. Nak katakan paip bocor, tak ada paip bocor. Yes, memang bunyi tu tak ada. Takkanlah paip bocor bunyi. Dan hari kedua pun sama juga benda berlaku. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Okey, masuk hari keenam ni. Benda sama juga aku buat. Aku turun seorang. Memang aku turun seorang. Dalam seminggu tu aku turun seorang. Aku beranikan diri untuk bangun awal, mandi awal, dapat tempat surau awal. Semuanya awal lah. Macam aku cakap tadi, semuanya awal. Hari ke-6 ni, masa tu aku nak sidai tual aku. Aku nak sidai je. Sidai. Benda tu bunyi. Benda tu kacau. Tempat tu gelap. Memang aku tak nampak gila. Cuma ada satu lampu je. Aku rasa satu lampu ke dua lampu. Tak seingat aku lah. Seingat aku satu lampu ataupun dua lampu je kat situ. Tapi jarak-jarak, maksudnya bangunan asrama bawah tu, ini tandas tembok belakang. Lepas tu kelas kelas tu dah lah tingkap. Boleh nampak lah kita punya cawak-cawak semua bagai apa benda halah sotong-sotong ke kodita tu. So lampu tu kat situ satu, ujung satu. Dikira macam ujung kita sekali tu koperasi. Setelah koperasi tu bilik penyela asrama. Kat bilik belakang bilik penyela asrama tu je aku pula. Yang pasal lampu lah. Satu kat tembok tandas, satu kat bilik penyela asrama. Dan macam biasalah aku sidai benda tu bunyi-bunyi. So aku senyap lagi. Aku sidai dia bunyi lagi. Dan aku nak balik, nak pergi ke surau. Kan asrama, ampaian baju. Okay, ampaian baju, pusing, jalan tepi, dan depan tandas. Masa aku lalu depan kelas form 4, sebelah tandas tu, aku nampak Kak Ponti berdiri. Yes, aku tak tipu. Aku nampak pakaian putih, rambut dia panjang. Rambut dia panjang, tutup muka dia. Okey, dia kira macam kelas kan, kelas. Dia macam ni. Aku sini. Kak Ponti tu kat sini. Kalau macam aku memang nampak jelas walaupun tak ada lampu. Sebab pantulan cahaya kan. Kira macam ni lah lampu biru aku ni, pantulan cahaya. So nampak belah hujung sana. Memang nampak gila. Aku terpandang. Aku astagfirullahaladzim. Aku lari cepat-cepat pergi surau. Takut patut pergi surau. Ya kan naik atas kejut kawan ke apa. Tak pergi surau terus. Sejak itulah aku tak kena kacau. Tak kena kacau pula. Aku tak berani nak turun seorang-seorang. Memang aku nampak gila dia berdiri dekat situ. Tembok kelas tu. Bukan dalam kelas tapi luar kelas. Dia berdiri. Tinggi jugalah, warna putih. Tapi tak nampak muka. Memang tak nampak muka dia, bertutup. Tak tahu dia depan dengan aku ke depan tempat lain ke. Maybe itulah yang kacau aku. So aku senyap. Aku tak tahu kenapa dia so aku senyap. So pengajaran kat cerita tu, jangan sesekali turun keseorangan. Kalau turun keseorangan, ada orang kedua yang mengikut anda. Faham tak? Okay, jangan lupa minta tolong tekan butang subscribe, like dan share. Okay, share pada kakak-kakak anda kisah asrama aku ni. Nanti korang akan tahu asrama aku di mana. Alhamdulillah. Nanti korang akan tahu asrama aku di mana. Okay, bye. Nanti kan. Alhamdulillah. 3 kali alhamdulillah. Rezeki berlimpah. Orang kata lah tiba berceramah macam tu kan. Bila hantu kau berceramah, lah kesian. Lambat lagi berceramah. Okay, jangan lupa ya. 3 perkara itu. Nantikan episod seterusnya. Episod pula, kisah seterusnya.